Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Suhailin Najimin. Saya akan menceritakan pada hari ini adalah perkara yang kelima yang boleh membatalkan kita punya iman. Sebagai muslim kita akan jaga iman kita, kan? Yaitu tentang sihir. As-sihir. Sihir ini tuan-tuan dan puan, secara latar belakangnya adalah satu dibawa oleh para diajar oleh malaikat sebenarnya. Tapi malaikat tidak mengajarkan yang perkara jahat ini untuk melawan sihir. Diceritakan dalam Al-Quran, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatina kafaru." Itu kan ada cerita tentang sihir ini kan. Kemudian sambung lagi selepas itu diceritakan tentang malaikat Harut dan Marut. Bibabila Harut wa Marut, kan ada kan di situ kan, yang mana telah berlaku di satu negara Babilonia lah, Babilon lah. Berlaku di sana adalah satu perbuatan sihir yang paling teruk sekali di dunia ini. Kan sihir ini boleh memusnahkan rumah tangga. Nauzubillah, betul lah, sudah berlaku ini. Kemudian datanglah malaikat yang menjadi manusia ini. Maka Allah SWT pun suruh mereka ini mereka pun menentang sihir dan mereka berjaya. Dan setelah berjaya, mereka telah dilantik oleh manusia-manusia berada di negara itu untuk memimpin, dan mereka telah hanyut seperti manusia-manusia sebelum itu. Maka Allah pun terkejutlah malaikat yang berada di langit ini. Dia tengok, oh ya Allah, malaikat Harut Marut ni sudah berdaya dengan kehidupan manusia dengan kekayaan. Padahal malaikat ini, tuan-tuan dan puan, kena beriman kepada Allah SWT. Taat. Kan dalam Quran pun disebut bahawa malaikat ini adalah yang kuat. Makanya makhluk yang kuat dan hanya taat kepada perintah Allah SWT. Kan? Maka mereka itu semua adalah aturan dari Allah SWT. Mana kita tahu kan? Kita cuma itulah. Oh, ada juga nanti orang tanya, ada juga malaikat yang begitu. Malaikat ini semuanya taat kepada Allah SWT. Dan hukuman bagi mereka ialah mereka digantung di antara langit dan bumi kerana perbuatan sihirnya. Sihir apa maksud sihir, tuan? Sihir ialah ilmu yang berkaitan dengan perbuatan secara halus melalui pertolongan syaitan ataupun jin bertujuan memudarkan atau mengelirukan manusia. Dan pokok-pokok mana ada di haiwan, pokok-pokok ini tidak akan terkeliru, tuan-tuan. Yang terkelirunya manusia, perbuatan sihir ini. Tapi dia ada bantuan daripada syaitan ataupun jin. Tuan-tuan, apa lagi? Contoh-contoh sihir ialah santau, ilmu silap mata, pukau dan juga ilmu hitam. Ini contoh. Yang ketiga, apakah yang ketiga adalah cara mengelakkan diri supaya tidak terkena daripada sihir ini. Yang pertamanya memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca 3 qul. Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baca 3 qul, ya Allah lindungilah kami daripada sihir. Yang kedua ialah mengamalkan membaca ayat kursi setiap hari. Amal ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ila akhir ayat. Amalkanlah, tuan-tuan. Dan mohon kepada Allah. Isti'azah dahulu. 3 qul, baca 3 qul, Al-Fatihah 3 qul, Al-Fatihah, lepas tu kita baca ayat kursi kan, amal. Lepas tu bergurulah dengan mereka yang hebat. Baca ayat kursi kan. Kemudian di sini baca ayat kursi dan baca 3 qul lah. Selepas salat. Boleh kita amalkan, ya Allah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, apakah amalan-amalan yang boleh menjadi hikmah dalam pengharaman sihir ini? Kan ahli sihir ini, tuan-tuan dan puan, hukumnya kalau boleh dalam Islam ini dibunuh terus. Allahu Akbar, kalau dibunuh. Apabila mengamalkan meminta bantuan daripada makhluk halus, yaitu jin, syaitan ni, naudzubillah. Dia tidak minta bantuan pula daripada kucing, daripada harimau. Allah, itu lain lagi cerita dia kan. Okey, hikmah pengharaman ilmu sihir ialah menjaga akidah seorang muslim. Seorang muslim, tuan-tuan dan puan, jangan sesekali terlibat dengan perbuatan-perbuatan sihir ini. Belajar tu boleh. Tapi untuk mengamalkan sihir itu adalah haram. Untuk apa, tuan-tuan? Kalau menurut ilmu ini, kalau ikut ilmu fiqh kan, boleh belajar, tidak masalah. Sebab kita belajar, kenapa
benda tu. Kenapa orang lebih suka dengan benda sihir ini? Sebagai muslim boleh belajar. Boleh belajar? Boleh. Tapi kena kuat dulu kita punya iman. Al-Quran itu tuan-tuan dan puan di hati sudah. Bacaan Al-Quran itu. Belajar tu, bab cara dia itu. Untuk nanti kita akan gunakan untuk perbuatan-perbuatan. Dalam Islam ini ada perbuatan tradisional, perbuatan alternatif kita panggil lah. Membuang perkara yang sakit, yang orang sebut sebagai saka, gangguan dan sebagainya kan, yang tidak boleh dikesan di hospital. Nauzubillah ya Allah. Allah sudah bagi Nabi Muhammad SAW tuan-tuan. Dalam sirah Rasulullah SAW pernah disihir tuan-tuan. 40 hari Rasulullah tidak boleh, dia macam lupa-lupa. Orang yang kena sihir ini memang dia akan macam lupa-lupa, macam-macam lah dia lupa. Ya Rasulullah pun rasa itu. Maka datanglah para malaikat menggunakan ruqyah, 3 kul dibacakan al-mu'azzatain, qul a'udzu birabbil nas, qul a'udzu birabbil falaq. Baca betul tu benda tu, itu adalah boleh menghalanglah. Yang kedua ialah hikmah pengharaman dalam sihir ini tuan-tuan dan puan, ialah mengelakkan umat Islam berpecah belah. Dia berpecah belah, bahaya sihir ini boleh memecah belahkan keluarga tuan-tuan, boleh menghancurkan institusi keluarga sihir ini. Jadi tuan-tuan dan puan, berjumpalah dengan guru-guru yang boleh, guru agama, ustaz-ustaz yang boleh membantu kita. InsyaAllah mereka akan bantu. Sebab itu arahan Allah SWT. Wajib kita merubat, wajib kita minta berubat, wajib kita minta merawat. Dan orang yang merawat, kenalah merawat. Sebab itulah yang kita mau pahala baca Quran kan. Quran bisa kita buang dengan ayat Quran. Rasulullah pun dulu bila malaikat datang pun, malaikat suruh baca Al-Quran, isti'azah, mu'azzatain ni. Larilah. Lepas tu ambil benda tu dibuang. Ada dalam surah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah menjauhkan umat Islam daripada sifat dengki dan iri hati. Perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya sihir ialah iri hati, dengki, tuan-tuan dan puan. Itulah, apalagi sifat-sifat negatif inilah. Nauzubillah lah. Jadi bagaimana Islam boleh membantu? Islam boleh membantu, yang pertamanya kita boleh bantu, yang pertamanya dengan bagi mereka ini ajaran Islam yang betul. Buanglah Islam itu yang benar. Amalkanlah Al-Quran. Bagaimana nak membuang? Kenalah beriman kepada Allah SWT, mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Teman-teman, jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian daripada saya, YouTuber Suhail Najimin. Jangan lupa subscribe. Pertamanya, kita ingat, saya ingin kongsikan lagi lah, tingkatkan kita punya keyakinan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah suruh kita buat, yang dilarang kita tinggalkan. Yang kedua, tingkatkan kita punya sahsiah, adab, nilai diamalkan, rajin berusaha, bekerja sama, bantu-bantu, tolong-menolong, amanah, rasional dalam membuat keputusan, keadilan. Kita suka yang adil kan, keadilan di situ. Tuan-tuan dan puan, itu yang kita mau. Kemudian jauhi perkara-perkara yang negatif, itu adab tu, teman tu. Malas, jauhi yang tidak rasional, tidak adil, tidak amanah, suka melakukan rasuah, jauhkan semua tu. Dan kemudian yang ketiga adalah tingkatkan ilmu yang ada. Ilmu ekonomi, ilmu rumah tangga, ilmu bangunan, ilmu saliran, ilmu apa lagi, semuanya lah tingkatkan. Sebab itu Islam yang suruh. Dan juga skill-skill yang ada kan, skill kemahiran-kemahiran yang ada, naikkan. Macam mana nak menaikkan negara kita ini? Seperti skill menggunakan matematik, skill menggunakan sains, skill kemahiran dan sebagainya lah. Dan yang kemudian barulah kita beribadah, yaitu sentiasa buat baik kepada diri sendiri dan buat baik kepada orang lain. Itulah ibadah yang paling cantik, insyaAllah. Jadi saya itu saja. Jangan lupa yang baik Allah SWT kurang daripada diri saya sendiri. Jangan lupa subscribe YouTube channel Suhail Najimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran.